negara yang satu walaupun berbeza pendapat, agree to disagree, itu kita kena terima. Kita tidak akan menyatukan siapa-siapa. Allah Ta'ala cipta kita begitu. Tapi takkan tidak ada titik pertemuan. Dan kita kena membahaskan titik pertemuan kita sangat banyak. Kita boleh membahaskan ketamadunan Malaysia sebagai satu bidayah. Sebab kalau ikut kajian di Amerika tahun 2070, Tuan Syed, agama Islam menjadi agama yang paling terbanyak penganutnya. Maknanya persediaan kita sekarang ni bukan Malaysia sahaja, kerana umat Islam akan menjadi angka yang paling banyak. Sekarang ni kita 1/4, mungkin 2/3. Kalau kita masih membicarakan tentang bentuk Melayu, macam mana kita nak berinteraksi dengan dunia yang akan masuk Islam ramai-ramai? Dan itu yang disebut oleh Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walaupun ada hadis menerangkan akhir zaman akan keluar balik orang Islam daripada Islam ramai-ramai, tapi kita ambil benda yang mubasyirat, benda yang menggembirakan kita. Kita selalu membicarakan benda yang menakutkan. Islam akan lemah, Islam akan lemah. Dan kan hadis-hadis yang menunjukkan kepada la yablughanna hadzal amru kama balagha lail wan nahar. Islam akan sampai ke pelosok dunia seperti mana malam dan siang sampai. Maknanya kita mesti membesarkan world view kita. Malaysia sebagai satu wasilah, bukan matlamat. Jadi bila kita membahagikan, kalau kita belajar usul fiqh, sebenarnya ada ahkam maqasid yang kita target. Dan apakah wasail? Lil wasail hukum maqasid yang kita perlu tahqiqkan. Sebab itu saya bimbang apabila kita boleh dipanggil pas setiap benda ada wazan dia, fiqhul mizan. Kita boleh bahas Melayu, negara Islam, Malaysia, tapi mesti pada kadarnya. Berapa persen kita boleh bahas. Kemudian kita kena naik atas lagi. Takkan nanti tahun 3000 kita masih lagi bincang ketuhanan Melayu. Kita mesti dalam bentuk kerangka Islam yang akan memerintah dunia ini mesti mempunyai wadah yang baru. Katalah Melayu bawa pun, tapi bukan dalam bersih kita akan memelayukan orang. Tetapi kita akan menyebar. Kita wasilah, kita kapal, kita bahtera Nabi Nuh yang akan membawa rahmat, yang membawa keadilan, sinar. Saya teringat para sahabat Rasulullah SAW bila keluar dari Madinah pergi ke Parsi, mereka menukar pakaian mereka dan memakai seluar-seluar orang Parsi. Dia tidak memakai jubah lagi. Tapi dalam masa yang sama mereka mempertahankan tanah-tanah orang Parsi ni, jangan bagi semua kaum Arab. Habislah orang Parsi. Di situ kita mempertahankan hak mereka. Tengok, bumi ni ada tuan dia, tapi bukan dalam bentuk kesombongan, penindasan, tapi dalam bentuk hak yang dipanggil sebagai hak qaumiyah, yang juga dibahaskan oleh Al-Imam Hasan Banna rahimahullah. Sebab bila kita meletakkan satu benda yang tidak pada tempatnya, yang kita namakan sebagai fiqhul mizan, sebab siasah ni kata Imamul Haramain dalam kitabnya Riyatul Umam, kebanyakan politik adalah zanniyah, asas qat'iyah. Sebab tu kita tengok berubah. Dulu pemerintahan sebegini, kemudian kita dah tukar daripada raja, para dia punya pekuasa dia. Akan datang kita tak tahu dawamul hal minal muhal. Saya sebagai orang yang terlibat dalam fiqh, saya bukan kata saya bersetuju, tetapi kadang-kadang kita terfikir, kalau jadi macam ni apa perlu kita buat? Sebab fiqh bukan hanya bincang dalam keadaan tenang, bukan hanya bincang dalam keadaan, misalnya kita sekarang kita sebut contoh, akan datang misalnya Perdana Menteri Malaysia wanita. Kita duk kata haram, nak bincang haram lagi. Ada benda yang kita kena bincang dari sudut akademik, tapi kena bincang dari segi sudut fake reality. Kita tak boleh nak nafikan. Ya, orang Melayu tinggal 55%. Kita nak halau mereka balik pergi China pun saya rasa susah, sebab kita ada kontrak sosial yang kalau kita nak terminate sebagai rakyat, satu benda yang akan ada kontroversi. Dan masyarakat berisah ada 45. Kita berinteraksi dengan wakak. Wakak sekali tidak menerima untuk kita nak kembali kepada zaman dulu. Semuanya adalah pada orang Melayu. So tentu kita tengok siapa-siapa memerintah, ada kementerian dibagikan kepada orang bukan Islam sikit. Dan itu berlaku di zaman Abbasiyah. Memang orang Yahudi diberikan sebagai mereka jadi menteri, walaupun orang kata bukan hujah, tapi dia berlaku. Dia panggil al-waqi' aqwa syahidin. Benda yang berlaku itu adalah dalil yang paling kuat, dan ada mahkamah itu sendiri. Cuma yang penting kita menjaga mabadi. Jangan siapa yang melintasi al-khatul ahmar. Kerana ini yang kita kena ajar orang bukan Islam. Ta'ayush silmi yang orang panggil sekarang ni. Sebab kita sekarang ni tidak boleh hidup di dalam keadaan kucak kacir. Sebab kucak kacir tidak mencipta pahlawan. Kita sekarang ni berhajat kepada al-silmi. Udkhulu fi silmi kafah, keamanan. Dalam hadis meriwayatkan hadis yang sahih, al-muslim ialah an tuqri as-salama ala man arafta atau ala man lam ta'rif. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari meriwayatkan maksud as-salam itu maksud dia bukan hanya memberi salam, tetapi juga memberi keamanan. Di sini kita akan melihat, saya yakin kerajaan Islam Melayu ini menjadi satu wadah untuk menyinari alam. Bukan setakat di Malaysia, sebab kajian menunjukkan tahun 2070 orang akan masuk Islam ramai-ramai dengan fitrah dan akal, bukan dengan daulah. Sebab tu saya ada satu istilah yang mungkin boleh dikaji, Islam bidaulah, Islam bila daulah. Islam dengan daulah, dan tapi ada Islam yang lebih besar, Islam bergerak tanpa daulah. Sebab yang di Amerika kita tidak ada daulah, tapi Islam masuk. Sekarang ni berjuta-juta. Di Korea, di sana rupa-rupanya Islam ini lebih besar daripada daulah. Dalam masa yang sama dia tak menafikan daulah. Rupa-rupanya subhanallah, Islam ini lebih besar daripada daulah. Tak boleh bergerak secara daulah, dia bergerak secara aman, sehingga semua orang patuh kepada Islam, seperti mana yang berlaku pada kerajaan Mongolia. Mereka tawan negara Islam, akhirnya kerajaan
orang kufar itu masuk Islam tanpa ada peperangan di sana. Rupanya hidayah ini bukan satu bentuk, dia ada kepelbagaian. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jalan kepadanya itu sebanyak mana pernafasan. Wallahu a'lam.